Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Madam akan buat sedikit taklimat berkaitan dengan assignment untuk kursus DB024. Okey, anak-anak pelajar boleh buka dalam Google Classroom. Setakat ini, macam yang Madam tunjukkan ni. Contohnya, okey, pada Google Classroom kelas masing-masing, saya telah masukkan detail berkaitan dengan maklumat spesifikasi tugasan untuk kali ini di B024. Okey, di mana kita ada beberapa komponen yang akan diuji untuk PB kita. Okey, untuk dapat 60% dan juga yang pertama ni kita dah go through untuk assignment. Okey, sepatutnya dia akan telah dirilis pada 17 Januari. Okey, Isnin. Okey, so ada maklumat berkaitan dengan this one lah. Okey, contohnya kalau saya buka. Okey, berkenaan dengan assignment ni, dekat sini adalah maklumat berkaitan dengan tempoh masa, tarikh kita rilis soalan, tarikh kita you all perlu submit. Okey, bagaimana pemarkahan diberi menggunakan answer scheme dan scoring rubrik, dan sedikit maklumat berkaitan dengan academic integrity. Okey, elakkan peniruan, okey, scaling, plagiarism, okey, dan berkenaan dengan penolakan markah. Okey, sekiranya anak-anak pelajar hantar lambat tanpa reason yang munasabah. Okey, so kita memang telah digariskan ya perkara ini. Okey. So, berkenaan dengan assignment, okey, saya juga masukkan dalam bahagian Google Classroom tu. Kalau you all tengok. Okey, sekejap. Okay, so selain daripada dekat official document ni ada JST, dekat bahagian assignment saya telah masukkan guide for biology assignment. Okay, so ada 3 dokumen dekat sini. Ini yang saya akan terangkan hari ini supaya anak-anak pelajar dah boleh buat dan juga submit draft untuk saya semak sebelum sebelum tarikh akhir tu hantar sebagai final project final you lah, final assignment untuk diberi markah, okey, sebelum 14 Februari. Okey, so kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama berkenaan dengan soalan tugasan. Dekat sini satu je assignment kita. Student should be able to state the hierarchical classification. So kat sini berkaitan dengan hierarchical classification dan juga unique characteristic of organism. Macam you all ingat, okay, setiap kelas madam telah bahagikan, okay, bagi you all pilih organism untuk you all selfie hari tu ataupun tangkap gambar. Okay, so organism itulah yang kita akan buat kali ini dalam bentuk poster. Okay, in which apa yang perlu ada dalam poster, ada 3 elemen yang perlu ada. Okay, so nanti kita akan tengok sekejap lagi, dan pastinya dalam assignment itu kita perlu include hierarchical classification ini dan juga unique characteristic. Okay, dan the submission date is pada 14 Februari. Kalau lambat, kita akan apply balik apa yang ada dalam JST tadi. Okay, untuk task ini, okay, what is poster? Okay, actually poster adalah designed to give a visual representation. So, bila kita kata tentang visual representation, of course, you mesti include image. So, image yang kita nak ni, itu yang saya dah suruh you selfie. Sebab kita ada markah untuk originality. So, kita nak you kenal pasti organism. You kata hari tu you pilih ayam, let's say. Okay, so you kena ambil gambar dengan ayam tu. Kita tak nak you easily ambil dari Google, ambil daripada orang lain punya, tak nak. You ambil gambar dengan ayam. Dan pastikan, okay, bukan you tu yang besar. Ayam ataupun organism itu. Hibiscus ke spider lily itu yang besar. Dan bukan sekadar nampak, kalau bunga-bunga je. Kalau ayam kepala je. Okay, kalau boleh nampak hampir keseluruhan structure dia. Tapi, in case of you dah ambil gambar tu kat kampung hari tu. Okay, dan mungkinlah you dah peluk benda tu. So, sebahagian tak nampak. So, untuk gambar ni nanti, bukan sekadar gambar, dia mestilah ada juga labeling. Okay, yang kita akan bagi markah juga. So, kalau dah tertutup,
dah susah. So, you may include more than one diagram. Tapi nanti ada syarat dia. Kan nak letak 10 gambar, you kena muatkan dalam satu page A4 saja. Tak boleh buat 2-3 page. So, dah ada masalah dekat situ. Okay. So, kita nak kena create poster. Poster ni mestilah something yang menarik, atraktif kan. So, kena ada image yang berkaitan dengan organism itu. Okay. Dan mestilah dia mampu untuk attract attention. Of course lah attention saya sebagai orang yang nak bagi you markah. Tapi dalam masa yang sama mesti boleh convey an intended message. So, dalam poster tu, mestilah convey message-nya. Apa message-nya? Inilah. Mesti ada hierarchical classification yang 8 taxon yang kita belajar hari tu. Dan juga mesti include unique karakteristik yang related dengan organism yang telah you pilih. Okay. So, academic poster are used as medium of knowledge transfer by wide range. Okay, ini professional group. Okay, ini adalah definition lain lah. Okay, so apa kita punya assignment question? So, you have to create a poster which include labeling of selfie photo. Okay, maknanya selfie tu janganlah label diri you, mata you, hidung you. So, kita nak you label organism itu. Contohnya, kalau ayam, paruh dia. Bulu pelepah dia. Kalaulah kata kucing, mungkin apa? Whiskers dia. Okay, dia punya nose. Dia punya eye. Dia punya apa? Kalau nampak, dia punya tapak tangan dia tu kan, pulse dia tu. Structure yang observable. Okay, mesti ada label. Dan ada juga hierarchical classification untuk organism tu. Di mana madam dah tekankan hari tu. Dalam 8 taxon hierarki ini, meskipun kita tak belajar detail semua, tapi you kena include semua. Okey, terutamanya wajib betul dekat part yang memang kita belajar lah. Okey, di mana part domain, tak boleh salah, kingdom, phylum dan of course cara penulisan genus dan spesies itu mesti ikut binomial nomenclature. Macam mana penamaan dan cara nak garis ke kalau tulisan tangan, kalau nak typing dan sebagainya. Okay. Actually, your assignment can be divided into 2 component, iaitu diagram dan juga writing. Okay, macam yang digariskan, inilah spesies-spesies yang kita bagi choice hari tu. Okay, tapi untuk tortoise ni tak ramai yang pilih, so saya bagi Chan. Okay, tak bolehlah satu kelas tu satu spesies je. Okay, tapi Alhamdulillah telah berjaya. So, saya akan stick with that list lah. Okay, so untuk diagram, okay, the first part is diagram. Each student need to choose one organism. You all dah buat. Sama ada kingdom plantae, yelah sebab yang ni kingdom plantae, atau animalia. Tak perlu buat dua-dua. Salah satu je. Okay, take selfie with organism. Print it. Complete with suitable label. Okay, yang print ini adalah untuk yang nak buat secara handwriting. Okay, maksudnya yang nak buat handwriting, you nak buat atas kertas A4 tu, gambar tu you kena pergi print. Jadikan tampal. Dan you boleh buatlah poster tu menggunakan handwriting, nak guna colour pencil ke apa semua. Tapi kalau you nak menggunakan medium online, contohnya you nak buat menggunakan PowerPoint, nak pakai Canva, nak pakai Photoshop atau sebagainya, the size of the assignment mesti ikut syarat dia. Sebab kita pun memang kena hantar dalam format PDF nanti. Saya rasa you all pun dah mahir sebab sebelum ni pun memang semua assignment yang kita hantar di GC adalah dalam bentuk PDF. Okay. So print ni hanya untuk yang nak pilih untuk buat secara handwriting. Kita benarkan sekiranya you tak ada kemudahan, tapi you kena sacrifice because of you have to print. Okay. Dan untuk part writing, part mana yang kita includekan dalam writing? Okay, ni tadi gambar, dan of course gambar tu nanti kena ada label lah. Okay, hierarchical classification, unique characteristic of the organism. Okay, kalau hierarki, madam dah bagi tahu, you tak boleh guna creativity. Okay, bukanlah tak kreatif. Maknanya untuk hierarki, you tak boleh buat dalam bentuk mind map. Ataupun you boleh buat secara disperse. Kingdom kat sini, phylum kat sini, order bawah pula. Beza-beza. Sebab hierarki maknanya kena buat ikut turutan. Mesti satu-satu-satu-satu. Ikut turutan. Okay. So, tak bolehlah nak buat dengan cara lain. Okay.
And then dari segi format. Okay, work individually, tak boleh buat secara kumpulan. Handwriting ataupun use electronic device. Maksud electronic device ialah menggunakan software-software tadilah, sama ada Canva, okay, ataupun PowerPoint, ataupun kalau yang pakai Mac, you nak pakai apa? Apa-apa sahaja. Okay, ataupun you nak buat pakai Photoshop. Tapi dia mesti dihantar dalam bentuk bercetak yang boleh ditanda. Tak boleh dalam bentuk video. Canggih sangat pula buat dalam bentuk video. Tak boleh. Dia mesti something writing yang kita boleh tanda. Okay, first page adalah cover. Okay, so saya dah provide dekat dalam GC. Semua orang first page dia memang kena cover ni. Okay, tapi lengkapkanlah cover ni. Saya bagi dalam format PDF, you boleh edit siap-siap. Ataupun kalaulah you nak letak, copy dia. Ataupun you boleh guna snipping tools ke, print screen ke, cover ni letak sebagai first page. Maknanya assignment you kalau yang buat secara bercetak, dia akan jadi ada 2 page. Okay, page 1 dia mesti ini, tak boleh tukar cover lain. Kita dah provide nama, nombor matrik kelas, lecturer, submit date, adalah 14 tu. Dan kosongkan 4 ini. Okay, ini adalah untuk pemarkahan saya dan ketua moderator. Okay, so seterusnya ialah berkaitan dengan second page adalah poster. So, the font size kalau you menggunakan komputer, okay, elektronik, so mesti tak boleh kecil daripada 8. Okay, kalau saya memang nak 10 ke atas lah. Okay, PowerPoint atau Canva. Okay, total markah 30, ini elemen yang kita nak kena ada. Dan you kena letakkan you punya references. Kalau you rasa dekat poster tu dah tak muat references, boleh tulis pada bahagian depan ni. Ni nampak references kena edit kat sini. Okay, kalau print tulislah. Kalau this one edit lah, you tambah kat sini. Edit PDF itu dan tambah. Ataupun kalau you dah jadikan dalam format gambar, tambah text box. Tulis reference dan references you mesti mengikut APA format. Kita dah bagi contoh. Kalau web, you ambil maklumat tu daripada web, kena guna web. Okay, memang kadang-kadang directly you guna daripada buku rujukan kita je, Smart Guide, tapi you tak boleh quote Smart Guide kat sini. Carilah sumber lain. Okay, so sama ada menggunakan PowerPoint ataupun handwriting, dua-dua kena submit dalam file yang berformat PDF pada atau sebelum atau pada 14 Februari. Okay, kalau handwriting drawing, capture lah. Jangan sengit-sengit, jangan blur, jangan ada bayang-bayang. Buat elok-elok. Sama ada nak pakai cam scanner, eye scanner ataupun macam-macam apps yang ada, convert kepada PDF dan send di Google Classroom. Kalau PowerPoint ke Canva, mesti jangan hantar dalam PowerPoint atau Canva format tu. Okay, convert dia atau download dia sebagai PDF baru hantar. Okay, so ada beberapa tips lah. Saya nak share assignment biology ini pun dalam bentuk gambaran yang lebih orang kata interaktif lah. Assignment banyak yang saya dah cerita dah tadi. Okay, dari segi task tadi saya dah cerita, questionnya saya dah cerita, komponen yang saya dah cerita, sectionnya okay, pun dah pilih dah tadi, one kingdom, one animal. Inilah contoh. Okay, kalau kita tengok, inilah antara organismnya, tapi tak boleh direct cari gambar daripada online. So you have to selfie ataupun minta orang ambilkan gambar. Means ada gambar you, ada gambar organism, dan kalau sebolehnya memang organism tu yang lagi besar, dan jangan separuh body macam ni. Ni nampak tangan satu, mata satu, dah tak banyak. Cengkerang pun tak nampak jelas. So kalau macam ni nampak bunga je, tak nak. Kita nak kalau boleh nampak sekali dengan batang, daun. Kalau macam ni, tambah satu lagi gambar close up yang you boleh label stigma, enter dan sebagainya. Okay, jangan terpotong-potong macam ni. Okay, so satu sahaja. Okay, so this one ada part A, part B tadi gambar, dan juga this one. This one kita baru bincang. Okay, now madam nak cerita tentang rubric of assignment. Okay, ada 6 elemen yang kita akan bagi markah kepada you. Okay, in which yang pertama adalah originality. Dekat originality inilah pentingnya selfie tadi. Okay, di mana organism yang you pilih itu adalah organism yang gambar yang you letak tu adalah gambar yang you ambil sendiri. Okay, bukan you ambil gambar orang lain. So kat situ kita akan bagi markah penuh lah.
Kalau original dan gambar tu. Sebab kat sini markahnya you able to identify organism, tak salah pilih, dan you dapat nanti buat pengkelasan dan sebagainya. Kat situ ada originality. Okey, dari segi coherent academic writing ini, dia lebih kepada arrangement. Okey, macam mana you all nak arrange susunan poster you all. Janganlah gambar tu sebesar-besar gambar untuk hierarki dan unique karakteristik you sampai pakai font 4 je ke kalau pakai komputer. Ataupun terlalu kecil. Tulisan terlalu besar. Tak ada tajuk. Tak ada apa semua. Okey, dan saya nak ingatkan, nanti saya ada tunjuk contoh. Okey, sebenarnya tajuk untuk setiap poster tu ialah nama saintifik dan common name untuk organism itu. Sebab you buat pasal organism tu, hierarki dia, unit karakteristik dia, so tajuk dia adalah nama organism itu itself. Okay, dengan cara penulisan yang betul lah sebab dia nak dua-dua. Okay, so arrangement inilah kalau bersesuaian, proportion you betul, gambarnya sederhana, cara penulisan untuk hierarki tu ikut turutan, bukannya cacah merbah. Okay, and then unique karakteristik itu terletak pada tempat yang senang dibaca. So kita bagi, ini baru markah arrangement, bukan markah berdasarkan skema. So, skema kita pula adalah the rest yang bawah ni. Okay. So, untuk problem identification, ini adalah part writing. Okay, di mana writing tu kita rujuk kepada unique characteristic you all. Kalau you tengok kat sini, 6 markah. Bukan bermakna you kena bagi 6 je. Kalau saya jadi you, saya akan tulis semua yang ada dalam nota yang bersesuaian dengan organism you. You jangan pilih unit karakteristik yang tak kena dengan organism tu. Contoh, katalah you buat ciri-ciri untuk chordata. Tapi you buat cirinya adalah yang berkaitan dengan untuk hidupan dalam air. Tak sesuai lah. So, the unique character, jangan ambil general character untuk kingdom. Macam plantain, saya dah terangkan. Kita dah belajar plantain. Okay, dia ada general character. Cell wall, cellulose, apa. Itu general. Kita nak yang unik untuk kalaulah spider lily hibiscus, dia adalah angiosperm. So, give the unique characteristic for that angiosperm. Okay. So, kalau yang analisis HC ini pula, kita akan tengok kepada you punya hierarchical classification. Okay, so ada 6 benda yang kita akan tengok. Kita tak akan tengok semua. Okay, di mana untuk hierarchical classification ni, okay, you all kena pastikan you akan tulis dua-dua belah. Faham tak? Maknanya, kena adalah perkataannya domain, apa nama domain. Kingdom, apa nama kingdom. Jangan you pergi tulis eukarya sahaja, plantain sahaja, ataupun phylum dia apa kan, yang kena cari kan. Tak nak yang macam tu. You kena ada penama dia kat tepi, apa jawapan dia. Genus apa? Let's say hibiscus. Buat dengan cara yang betul. Kalau type nak kena italic ke, kalau tulisan tangan nak kena garis, kena betul. Okay, so kita akan bagi 6 markah kat situ. Part mana yang ada markah tu, nanti masa saya buat draft tu you akan nampak. Okay, saya akan try tanda. Now, try buat draft dia dululah. So, draft kali ni, saya tak nak draft yang atas kertas A4, contoh-contoh pakai pensel saja. Okay, draft basically ialah apa yang hampir 80% apa yang you akan submit nanti. Okay, so saya akan bagi tahu bila saya nak minta hantar draft. Kalau ikut hari ni 17. Okay, so saya rasa by next week 29 tu kan. Okay, 28, 29 tu kena hantar. Maknanya saya bagi dah dalam 2 minggu dari sekarang untuk siapkan draft. Buatlah pada waktu free. Okay, waktu-waktu di luar SLT ataupun ni nanti saya ada kursus. So, you boleh buat, draftkan dan boleh submit. Nanti saya akan sediakan satu ruangan di GC untuk dua-dua kelas saya submit dia punya draft. Dah alertkan saya lah bila dah submit. So, saya akan semak. Saya akan bagi feedback kat situ. Okay, supaya you boleh buat pembetulan lah. Okay, seterusnya untuk analisis label. Okay, dia adalah merupakan labeling kepada gambar tu. All the unique characteristic yang ada, gambar yang you ada tu you akan label. Bukan sekadar 6, kalau boleh lebih. Contohnya paruh, contohnya bulu dia, balung dia, tapi in English lah. Okay. Dan references, ini cara penulisan ada juga. Okay, so ini example.
Okay, kalau cover, okay, kena isilah cover ni penuh. Ini contoh untuk assignment. So, contoh untuk assignment, dia tak semestinya cover tu dah portrait. Assignment kena buat portrait, tak. Okay, you boleh buat landscape. Boleh buat portrait. Ini yang saya kata. Dari segi nama ni, okay, ini adalah nama saintifik. Dia memang tak ada markah. Tapi inilah orang kata tajuk tu kita nak tahu you buat pasal apa. Contoh dia buat pasal starfish. Okay, Asterias amurensis. Kalau saya bawah ni tambah sikit. Nama common name dia tu, kita kata starfish. Kalau saya request nak macam ni lah. Ada dua-dua. Scientific name, ini jadi tajuk. Buat cantik. Then dia ada gambar. Kalau macam ni, nampak gambar muka dia tak penuh pun. Then gambar organism tu. Dan label ni bukan ikut suka hati. Dia mesti label yang berkaitan dengan structure. Okay, seterusnya adalah domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus. Ini hierarchical classification dan unique characteristic. So, unique characteristic, ayat lengkap. Tak nak mula dengan has macam ni. Okay, kita mulalah kita kata apa? Starfish. Has apa. Tak nak mula macam ayat nota macam ni. Buat ayat lengkap. Dalam point tak apa. Tapi mesti madam yang nak ni. Complete sentence. Siapa tak buat complete sentence, saya potong markah. Okay. Alright. So for the score tips. Okay. Kalau you tengok kat sini. Pastikan nama organism dijadikan header. Header ni tajuk lah tadi. Nama organism. Saya request tadi common name dan juga scientific name. Okay. Label 6. Label. More than 6. Kalau nak dapat markah penuh, kena more than 6. Label tu 6 markah. Kalau lah ada salah, dah kurang markah. So, kalau saya, biar 8. Dan lebih. Okay. Hierarchical classification must be in sequence. Tak boleh buat dalam bentuk mind map atau sebagainya. Mesti ikut turutan. Walaupun tak semua kita tanda, tapi mesti ada 8. Okay, state taxon in the hierarchy. Maksud state taxon ini ialah ni depan ni ada domain, apa? Kingdom apa? Dan kalau you perasan, semua nama awal taxon ini dan nama awal untuk nama-nama ni mesti huruf besar. Okay? So, cara penulisan pula, kalau tulisan tangan, kena handwriting. Kalau pakai typing, kena italic. Write down all the relate unique characteristic. Related. Bukan semua tu ikut suka hati je. Tengok organism you tu dengan unique characteristic untuk group dia tu. Okay. Dan dalam biology, dalam menulis scientific name atau terminologi dalam biology, spelling is very important. The wrong spelling will lead you to the missing marks. Okay. Dan jangan tertinggal APA format untuk references. At least kena ada 2. Dan you all perlu, ini contohlah perancangan kami. Kita release pada minggu 3, 17 hari bulan. Okay, minggu 4 work on assignment. Minggu ini dan minggu depan work on your assignment. Okay, week 5. Kalau macam tu madam tundalah. Maknanya pada 31 Januari saya nak you hantar. So bagi saya seminggu untuk saya tanda. Dan week 6 you boleh buat correction. Dan minggu yang ke-7 pada 14 Februari ni 14 Februari ini adalah pada hari Isnin. Wajib submit. So kalau saya untuk elakkan kena potong markah, by Ahad tu semua orang dah submit. Okay, so this is your milestone. Okay, dan submission format macam tadi kita dah cerita PDF. Tak kira lah untuk handwriting ataupun yang buat secara berkomputer. So, I wish you all the best. Do your very best because you kena ingat markah assignment ini contribute almost 15% daripada 60 markah PBU. Kalau you ada markah PB yang baik, untuk final nanti you perlu cari sikit je lagi. Okay, so selamat buat assignment. If you got any problem or question to be asked, okay, feel free to contact madam. Thank you very much. Assalamualaikum.